A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada penonton setia rancangan Soal Jawab Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinannya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memanjangkan usia kita, mempermudahkan urusan kita setiap hari, dan juga salah satu peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan dengan asbab kehidupan kita setiap hari adalah untuk kita taqarrub, mendekatkan diri dan juga ta'abbud, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan setiap apa yang kita lakukan setiap hari di pagi hari ini juga, setelah masa selesai solat subuh, kita kumpul ramai-ramai pula pada pagi ini untuk mengambil ilmu menerusi rancangan Tanyalah Ustaz ini, menjadi salah satu saksi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak, insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, bertemu lagi kita untuk edisi pada hari ini, edisi 8 Ogos 2023 bersamaan 21 Muharram 1445 Hijrah, hari Selasa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini, apa yang kita niatkan untuk lakukan pada hari ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sidang penonton sekalian, seperti biasa, rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Setiap hari kita membawakan topik-topik yang menarik untuk sama-sama kita bincangkan, topik-topik yang baru untuk sama-sama kita fahami dan juga kita pelajari. Dan insya-Allah pada pagi ini, menerusi silibus ibadah kita, kita akan sama-sama belajar berkaitan dengan salah satu istilah yang kita sering dengar, namun mungkin ada di kalangan kita yang masih lagi kurang jelas dan juga kurang faham. Iaitu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan makmum, muwafiq dan masbuk. Dan insya-Allah pada pagi ini, bagi menjawab setiap soalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat penonton sekalian, bagi bersama kita pada pagi ini salah seorang panel yang cukup tersohor pada saat ini. Siapa lagi tidak lain dan tidak bukan dari Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Sigap bergaya pada pagi ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Insya-Allah Ustaz dah bersedia untuk berkongsi ilmu dengan kami semua, insya-Allah pada pagi ini Ustaz. Alhamdulillah, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, untuk sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan topik kita pada pagi ini, makmum, muwafiq dan masbuk, boleh untuk terus menghubungi kami di talian 1800 881677 ataupun menerusi Facebook rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV3. Dan kepada sahabat-sahabat penonton sekalian juga, boleh untuk menyaksikan kami secara langsung pada pagi ini menerusi tonton.com.my. Jom sama-sama kita tambah ilmu kita berkaitan dengan makmum, muwafiq dan juga masbuk, insya-Allah. Jadi jom tanpa buang masa lagi, sebagai permulaannya Ustaz, sedikit mukadimah Ustaz tentang apa sebenarnya pengertian di sebalik maksud muwafiq dan juga masbuk ini Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan izinnya, peluang dan ruang Allah berikan, Allah kurniakan kepada kita pada hari ini, nikmat sama ada kita sedar ataupun tidak, maka kita kena pulangkan segala nikmat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita tergolong dalam golongan orang yang sentiasa bersyukur atas nikmatnya. Terima kasih pada Da'i Luqman. Subhanallah, semangat mukadimahnya, memberikan inspirasi kepada kita semua, kepada semua kru Tanyalah Ustaz. Semoga Allah merahmati kita semua, dan kepada semua sahabat-sahabat penonton setia dalam program Tanyalah Ustaz, semoga kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat. Bila kita sebut tentang makmum, sudah pasti dia yang akan lambat ni selalunya makmum. Imam kalau lambat tak apa.
Sebab imam tak ada siapa berani nak ganti. Khususnya kalau solat subuh, kena pula pagi Jumaat. Tak ada siapa yang berani nak ganti imam. Sebab apa? Mereka sangkakan, mereka rasakan kena baca surah As-Sajdah. Sebab surah tu sebenarnya sunnah. Tetapi disebabkan takut perlu dibaca, maka tak ada siapa berani nak mengganti imam. Kalau zuhur, insyaAllah dia bunyi takbir je, Allahu Akbar. Tapi kalau solat-solat contohnya yang jahar, yang kena bacaan kuat, kebiasaannya kita akan menjadi makmum. Tolak orang. Kita tolak orang, sila-sila awak jadi imam. Jadi sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, bila kita sebut makmum ni, sudah pasti makmum ni ada dua jenis kategori makmum. Satu, makmum yang jenis datang awal. Dia datang awal, kemudian dia dah buat persediaan awal, dan makmum inilah yang merupakan makmum yang hebat. Nanti kita akan sebut fadilat orang yang bertakbir dengan imam, seperti mana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Tirmizi di dalam sunannya. Ini nanti kita akan bincangkan hukum ataupun fadilat takbiratul ihram bersama dengan imam. Jadi nombor satu disebut makmum yang datang awal, yang bertakbir dengan imam dengan awal ini, kemudian dia sempat duduk bersama dengan imam pada kadar bacaan Al-Fatihah. Ustaz ulang sekali lagi supaya kita faham. Makmum yang kategori pertama dinamakan makmum muafiq. Nanti kita akan tunjuk praktikalnya macam mana. Makmum muafiq ini adalah makmum yang berdiri bersama dengan imam pada kadar bacaan Al-Fatihah. Pada kadar. Makna pada kadar ni apa? Contohnya sekiranya seseorang membaca Al-Fatihah kebiasaan 30 saat. Boleh cuba di rumah. Kan? Bacaan yang biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok jam. Alhamdulillahirabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Baca sampai habis tu, tengok, 30 saat. Lebih kurang lah. Mana bacaan Al-Fatihah, kadar bacaan Al-Fatihah biasa 30 saat. Jadi, dia berdiri 30 saat. Itu maksud dia. Sekiranya dia berdiri 30 saat pada kadar bacaan Al-Fatihah, dia dinamakan makmum muafiq. Contoh, ada orang yang masuk imam tengah baca surah Al-Baqarah. Panjang surah Al-Baqarah, mungkin dia baca sehelai. Dan bila baca sehelai itu sudah pasti dalam seminit setengah, dalam 2 minit. Jadi lebih tak 30 saat? Lebih, Ustaz. Maknanya dia makmum muafiq. Tapi kalau dia masuk imam tengah baca inna a'tainakal kautsar 3 ayat. Lebih tak 30 saat? Dia masuk kategori kedua. Maknanya kalau makmum muafiq adalah makmum yang bersama dengan imam pada kadar bacaan Al-Fatihah, dia berdiri. Okey, kejap lagi kita tengok hukum dia. Kemudian habis, itu disebutkan makmum muafiq, kategori pertama. Kategori yang kedua, kategori lambat. Kategori ni ada masalah ni, ada hal kadang-kadang nak pergi je, bini suruh beli beras dulu. Contoh kan, ni contoh. Ada masalah dia. Jadi dia datang lambat. Mungkin disebabkan keuzuran syar'i dan sebagainya. Bila dia sampai, makmum yang tadi kita sebut muafiq, yang ni disebut masbuk. Masbuk ni dia tidak sempat berdiri bersama dengan imam pada kadar bacaan Al-Fatihah. Kalau kadar bacaan Fatihah tadi berapa penonton? Kita sebut 30 saat. Contoh, 30 saat. Maknanya 30 saat dia tak sempat. Dia masuk-masuk je, imam baca surah Al-Kautsar tadi ataupun surah Al-Ikhlas. Di bawah daripada 30 saat, maka dia disebut sebagai makmum masbuk. Maksudnya makmum yang lambat. Jadi kedua-duanya ada hukum, kedua-duanya ada cara. Sekiranya kita nak perlu habiskan Al-Fatihah ataupun tidak, yang ni yang menjadi masalah. Ada orang dia ingat dia tak sempat dengar bacaan Fatihah imam, dia kira dia masbuk. Kan? Imam masuk, imam dah sampai bacaan surah. Tetapi surah tu panjang. Dia baca surah Al-Fajr. Wal Fajr walayalin ash. Dia baca sampai habis. Dia kata, tak apa, saya masbuk. Sedangkan imam bacaan tu pada kadar 30 saat tu lebih. Jadi dia ingat dia masbuk. Bila dia rasa dia masbuk, tiba-tiba dia sepatutnya sempat membaca Al-Fatihah, tetapi dia tak membaca, maka rakaat tu tak jadi. Dia kena tambah satu lagi rakaat. Sebab membaca Al-Fatihah tu wajib. Dan dia dah duduk pada kadar yang boleh membaca Al-Fatihah. Tapi ghalid sangat. Kadang-kadang ghalid.
Sebab apa? Sebab dia baca kadang-kadang doa iftitah, kadang-kadang duduk dengar imam sedap sangat bacaan. Da'i Luqman pula jadi imam. Sedap bacaan pula. Contoh kan. Jadi bila dia tak membaca, maka waktu itu dia telah meninggalkan satu rukun. Maka solatnya tak boleh lah kalau meninggalkan rukun. Maka dia kena ganti satu rakaat. Kejap lagi kita akan tunjuk praktikal. Macam mana 30 saat. Macam mana kalau kita nak, kejap lagi kita nak rukuk. Ataupun kita tak habis bacaan Fatihah supaya kita lebih nampak. Itu pada kadar mukaddimahnya dulu. Allahu Akbar. Jadi jelas rasanya bagi kita pada saat ini berkaitan dengan maksud ataupun pengertian di sebalik tajuk perbincangan kita pada pagi ini, makmum, muwafiq dan masbuk. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua jelas dengan apa yang kita nak bincangkan pada pagi ini, insyaAllah. Jadi Ustaz, kita nak raikan soalan pertama Ustaz pada pagi ini. Soalan daripada Pak Suli Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan da'i yang dihormati, semoga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbil alamin. Soalan saya, apakah yang dimaksudkan dengan muwafiq juga masbuk dalam bahasa yang mudah difahami dan sejak bilakah ianya mula dibincangkan oleh para jumhur ulama dan kenapa Islam membenarkan ianya diguna pakai dalam solat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Tapi Ustaz, untuk jawapannya Ustaz, kita nak simpan dulu sebab kita nak berhenti berehat sebentar. Ataupun kita nak teruskan pada soalan. Ustaz ada pencerahan? Baik, kalau sedikit. Ustaz, ya silakan. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebenarnya ia penting kita nak tahu masbuk dan muwafiq ini? Sebenarnya ada terdapat dalam potong hadis Nabi SAW, hadis yang mana dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sunannya. Kata Nabi SAW, man salla arba'ina yauman fi jamaah, sesiapa yang solat jemaah, di dalam jemaah, dia solat bersama 40 hari berjemaah, maknanya dia solat 40 hari secara berjemaah, yudrik, dan dia sempat takbiratul ula, dia sempat takbiratul ihram bersama dengan imam, maka dia akan terlepas daripada dua bara'ah. Kutiba lahu bara'atan, telah ditulis baginya terlepas daripada dua perkara. Apa dia? Yang pertama iaitu bara'atun minan nar, terlepas daripada azab api neraka, wa bara'atun minan nifaq, dan terlepas daripada sifat munafik. Sebab tu pentingnya kita menjadi makmum muwafiq. Sebab apa? Sebab fadilat dia besar. Fadilat dia apa? Kata Nabi dalam hadis tadi, sesiapa yang solat berjemaah, dua-dua solat berjemaah, muwafiq pun jemaah, masbuk pun berjemaah. Tetapi apa perbezaan kedua mereka? Fadilat dia cukup besar, cukup berbeza. Yang pertama, kalau muwafiq ini dia takbiratul ihram bersama dengan imam selama 40 hari. Imam takbir, dia takbir. Kalau dia takbir sebelum imam, dia jadi imam. Dia kena takbir selepas imam. Maka dua pelepasan dia akan dapat. Apa dia? Pelepasan daripada api neraka dan pelepasan daripada sifat nifak. Tapi kena syarat 40 hari. Maknanya 40 hari, 5 waktu. Tak boleh miss. Kena solat. Sebab tu kadang-kadang orang pergi haji, baru-baru ni pergi haji, mereka cukup jaga 40 hari ni. Supaya apa? Supaya mereka dapat 40 hari ni kena jaga kalau kita nak terlepas daripada api neraka. Dan sebab itulah ulama' membincangkan mengenai tentang masbuk, muwafiq dah sudah lama. Disebabkan apa? Disebabkan ada kategori-kategori yang lambat, dan bila sebut tentang kategori yang lambat ni, tentang hukum hakam dia ada terlibat. Sebab bagaimana kadar bacaan Fatihah dia? Adakah imam tanggung? Waktu bila imam tanggung? Kenapa imam nak kena tanggung pula? Dia yang lewat, imam yang tanggung. Sedap nampak. Jadi inilah persoalan-persoalan fiqh yang ulama' nak bincangkan supaya solat kita sah. Solat kita ni seperti mana solat baginda Nabi SAW, dan kita mendapat pahala berjemaah. Sebab pahala berjemaah ni bukan saja dikira melalui jemaah, tetapi melalui softnya, melalui kesempurnaan solatnya, rukun dan syaratnya, melalui daripada mengikut imamnya. Ini semua adalah poin-poin penting kenapa kita solat berjemaah dan kategori-kategori makmum yang seharusnya dilakukan untuk melayakkan solatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini dibincangkan di dalam kitab-kitab fiqh sudah lama dah.
di dalam 4 mazhab. Jadi sebenarnya besar sebenarnya hikmah di sebalik kita menjadi makmum muwafiq ni, terlepas daripada azab neraka, dan yang keduanya terlepas daripada sifat munafik tu. Jadi mudah-mudahan kita semua selepas ini lebih berhati-hati dalam penjagaan kita apabila kita nak solat berjemaah, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, kita akan kupas soalan kedua pada Pak Suli Romli tu. Namun sebelum itu kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama kami. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru mencakap topik berkaitan dengan makmum, muwafiq dan masbuk. Ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami, seperti biasa boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-88-1677 ataupun menerusi live Facebook kita di Tanyalah Ustaz TV3. Dan kepada sahabat-sahabat saudara serumpun kita yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, seperti biasa boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian, boleh untuk terus mengajukan soalan kepada kami di ruangan komen di bawah gambar poster. Dan juga jangan lupa untuk tekan butang suka ramai-ramai, dan juga jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Ayo sama-sama kita sebarluaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini kepada seberapa ramai yang boleh, insya-Allah. Yang menariknya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita bersama dengan Ustaz Dr. Nur Muhammad kita ni, cukup menarik sebab kita bukan hanya sekadar belajar berkaitan dengan teori, bahkan kita juga akan mempelajari berkaitan dengan praktikal di setiap tajuk yang kita bincangkan. Dan insya-Allah kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini tentang makmum, muwafiq dan juga masbuk. Jom sama-sama kita dengarkan pencerahan daripada yang baga doktor kita. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, kita ada di papan putih ni, kita ada nota. Boleh orang kata tangkap gambar. Senang untuk kita ingat. Kadang-kadang tak sempat salin. Jadi insya-Allah boleh lepas tu layari FB dan sebagainya untuk kita recap balik apa yang telah kita pelajari. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya penting kita mengetahui sama ada kita ni muwafiq ataupun masbuk. Implikasinya adalah kalau sekiranya kita ni dalam kategori muwafiq, kita tak sedar yang kita ni muwafiq. Sebab apa? Kita rasa kita tak dengar bacaan Al-Fatihah Imam, sedangkan kita dah berdiri tu 30 saat. Imam baca surah yang panjang. Sebenarnya kita sempat menghabiskan surah Al-Fatihah, tetapi kita tak sempat. Maka implikasinya kita kena tambah satu lagi rakaat. Sebab apa? Sebab kita dah dikira sebagai makmum muwafiq. Makmum muwafiq ini, maka dia ada hukum-hukumnya yang kita akan bincangkan di papan putih supaya kita faham. Baik. Kalau kita tengok makmum, muwafiq dan masbuk, kita tengok makmum muwafiq dulu. Makmum muwafiq ini adalah makmum yang sempat. Tu perkataan dia, key point dia sempat. Berdiri bersama dengan imam pada kadar bacaan surah Al-Fatihah. Pada kadar. Maknanya pada kadar, sekiranya kadar membaca surah Al-Fatihah, urufnya, uruf ni maksudnya bacaan kebiasaan masyarakat kita 30 saat. Contohlah sebab Ustaz baca 30 saat. Lebih kurang Ustaz. Oh ya, laju Ustaz baca. Kan? Contoh. Jadi kalau 30 saat, kita berdiri, kita pun angkat takbir. Allahu Akbar. Imam baca surah, mungkin baca surah panjang. Macam kita sebut surah Wal-Fajr. Ataupun baca surah Al-Baqarah. Ikutlah imam baca. Dia berdiri ni lebih daripada 30 saat, maknanya dia dikira sebagai makmum muwafiq. Maka bila dah dikira sebagai makmum muwafiq, maka ada hukumnya. Apa hukumnya? Dibenarkan makmum tersebut menghabiskan Al-Fatihah dengan syarat imam tidak melebihi 3 rukun panjang. Maknanya kalau dia sempat berdiri dengan imam pada kadar 30 saat, contohnya pada bacaan biasa, maka kalau imam rukuk, dia baca macam biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca macam biasa. Imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Dia sambung lagi bacaan dia. Imam sujud, maka dia sambung lagi bacaan dia. Sebab 3 rukun panjang itu, apa dia rukun panjang? Yang pertama rukuk, itu rukun panjang. I'tidal dikira rukun apa? Rukun pendek. Pendek. Jadi rukun pendek tak dikira. Kemudian imam lepas i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal ham. Itu rukun pendek. Tak apa, boleh lagi. Imam pun sujud, Allahu Akbar. Jadi rukun panjang yang kedua. Boleh lagi teruskan Al-Fatihah. Imam pun duduk di antara 2 sujud. Kan? Itu rukun pendek sebab tak termasuk rukun panjang.
teruskan lagi bacaan Fatihah. Kemudian imam sujud kali kedua, Allahu Akbar. Itu dah rukun ketiga. Maka dia kena rukuk sebelum imam bangkit. Okey, Ustaz. Kalau imam bangkit, maka dia dah telah tertinggal 3 rukun panjang, maka dia tidak diiktiraf sebagai solat berjemaah. Kerana telah terputus padanya 3 rukun panjang bersama dengan imam. Maka dia kena habiskan bacaan Fatihah. Ustaz, ni contohlah Ustaz bagi, kadang-kadang masalah ni macam tak habis juga. Dia bacaan tu taranum sedap sangat dengan tajwid Alhamdulillah. Dia punya bacaan tu sejam kot. Jadi dia tak habis. Maka apa kata ulama? Supaya dia tidak orang kata mufarakah ataupun berpisah dengan imam, sekiranya dah sujud kedua dia tak habis, baru iyyaka na'budu wa, dia baca contohlah, maka dia kena rukuk juga. Terus kena rukuk. Maka bacaan Fatihah imam tanggung? Tak tanggung. Tetapi dia kena ganti 1 rakaat kerana meninggalkan rukun tadi. Ataupun itu cara pertama. Ustaz ulang sekali lagi supaya kita faham. Kalau bacaan Fatihah dia lambat sangat, terlalu lambat sangat, imam dah sujud yang kedua, kalau dia rukuk, masih maksudnya kalau dah imam sebelum dia nak bangun daripada sujud kedua, dia rukuk. Maknanya bacaan Fatihah tu tak habis, betul tak? Dan bacaan Fatihah ni rukun, betul tak tuan-tuan? Puan-puan? Maka dia kena ganti 1 rakaat. Sebab dia tinggalkan rukun yang pertama tadi, rukun bacaan Al-Fatihah. Ataupun dia niat mufarakah dengan imam. Maknanya lambat sangat, dia kata tak apalah, saya pisah dengan imam. Jadi dia habiskan bacaan Fatihah dia. Mufarakah kita dah ajar dah sebelum daripada ni. Maknanya bagaimana? Dia niat je saya berpisah dengan imam, sudah cukup. Jadi dia taklah dikira sebagai solat berjemaah. Mufarakah ni dah berpisah dengan imam, tak dikira sebagai solat berjemaah. Jadi kalau kita rasa bacaan kita lambat sangat, kan, bacaan tu terlalu lambat, maka dibenarkan membaca Al-Fatihah bersama dengan imam, tapi tak digalakkan. Asalnya kita dengar imam baca Fatihah, lepas tu sunnah imam berhenti seketika, kan, saya ni imam, waladdallin, lepas tu makmum amin. Imam ni saktah, dia kena senyap seketika. Itu hukumnya istihbab dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab karangan Imam Nawawi, diharuskan imam senyap seketika. Tapi jangan terlampau panjang sangat. Senyap seketika biar makmum membaca Al-Fatihah. Bila makmum dah habis baca Fatihah, contohnya jangan tanya pula, habis belum? Batal pula solat. Jadi pada kadarnya sahaja, jangan terlampau panjang, maka imam boleh membaca surah, makmum yang tak habis boleh sambung habis. Imam pun kena tahulah hukum, jangan laju sangat. Ni mentah-mentah ada kereta api panjang apa, ETS laju kan. Jadi jangan terlampau laju sangat. Tetapi sekiranya makmum tu mungkin bacaan dia lambat, dia takut kalau imam berhenti seketika, imam baca surah pun tak sempat, dia boleh baca Fatihah bersama dengan imam. Contoh, dai kita minta dai. Saya baca, dai ikut sama dengan saya. Okey. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pak, saya baca, da'i baca. Dia macam tu. Maka tapi hukumnya tidak diharuskanlah. Cumanya boleh ataupun tidak, hukumnya boleh kita membaca bersama dengan imam. Okey, jelas? Jelas. Jadi ini 3 rukun panjang. Rukuk, sujud pertama, sujud kedua. I'tidal, duduk di antara 2 sujud, rukun pendek. Ustaz, jadi nak tambah sikit Ustaz boleh? Soalan tentang ni Ustaz. Sebab kebanyakan daripada kita semua ni berfahaman tentang bila mana imam rukuk, kita angkat takbir kena cepat-cepat rukuk sebab kita dapatkan rakaat Ustaz. Baik. Itu kalau masbuk. Kalau muafiq, dia pada kadar membacaan Al-Fatihah tu, maka dia kena habiskan Fatihah. Sebab kategori dia adalah kategori muafiq. Sebab tu kita kena tahu kategori kita. Kalau kita 30 saat kita dah duduk pada kadar membaca Al-Fatihah, maka kita kena habiskan Al-Fatihah. Okey, dia tidak adalah orang kata berkaitan dengan efek kepada bilangan rakaat dikurangkan ataupun tidak. Tapi dengan syarat dia tahu dia dah duduk pada kadar membaca Al-Fatihah. Itu penting tu. Yang kedua masbuk. Ni yang dai sebut tadi, dai Luqman. Kalau sekiranya dia masuk imam tu kan. Contohlah dia dah habis baca surah Al-Ikhlas. Kan?
lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dia pun Allahu Akbar. Imam rukuk. Jadi apakah dia perlu membaca Fatihah? Maka kalau kita tengok takrif masbuk, makmum yang tidak sempat berdiri bersama dengan imam pada kadar bacaan surah Al-Fatihah. Baik, kadar bacaan surah Al-Fatihah berapa? 30 saat. 30 saat contohnya. Maknanya dia mungkin duduk below daripada bawah daripada mungkin 5 saat, mungkin 10 saat, mungkin 15 saat. Jadi dia dikategorikan dalam masbuk. Baik, bila sebut masbuk, hukumnya apa? Dimaafkan. Meninggalkan bacaan Fatihah. Maknanya dia tak perlu bacaan Fatihah. Kan? Dia bawa alhamdulillah, imam rukuk. Dia alhamdulillahirabbil alamin, dia dah tak perlu habis. Dia rukuk dengan imam. Dan ia ditanggung oleh imam. Ni dia kata imam tanggung. Dan makmum boleh rukuk bersama dengan imam. Itu kita akan buat praktikal kejap lagi. Tapi kita kena faham takrif muafiq dan masbuk serta hukum-hukumnya. Oh, jadi situ kita dah faham dah. Selama ni kita ingatkan bahawa pengertian muafiq dan masbuk ni dengan tambah rakaat sebenarnya berbeza. Dia tidak ada perkaitan pun antara masbuk dengan tambah rakaat, sebab pengertian itu sendiri pun kita dah dapat lihat di sini dengan jelas tentang perbezaannya, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita teruskan raikan soalan persahabat kita Ustaz daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan barakatuh. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, sepanjang hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernahkah baginda menjadi makmum masbuk? Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Puan Intan. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjadi makmum masbuk. Itulah hebatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab dia adalah qudwatul hasanah. Kita kena ikut. Nabi dalam sepanjang hidup tak pernah, sebab Nabi ni mereka akan tunggu menjadi imam. Melainkan pada ketika mana Nabi SAW sakit, pada ketika itu Abu Bakar. Nabi minta Abu Bakar untuk menggantikan Nabi. Itu berbeza ceritanya. Tetapi tidak ada dalil, tidak ada nas yang mengatakan Nabi pernah menjadi makmum masbuk. Lambat, tak pernah. Sebab Nabi akan menjadi imam dan dimakmumkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sebab tu kita sahabat-sahabat penonton dalam program Tanyalah Ustaz, kita kena muhasabah diri kita. Kita kalau selalu makmum masbuk, maknanya kita terlewat. Bagaimana keesokan kita pada padang mahsyar nanti, kita akan dilewatkan oleh Allah. Kita kena segera, panggilan Allah ni merupakan panggilan agung, panggilan kehebatan, panggilan kejayaan. Tetapi kita melewat-lewatkan solat. Sebab tu kita kena muhasabah diri kita. Bila kita membesarkan Allah, maka kita kena datang kepada Allah dengan beberapa segera. Ada satu sahabat Nabi SAW, itu bukan belum kita baru kita bincang tentang makmum masbuk muafiq, belum lagi saf pertama, saf kedua, saf ketiga. Kita lah Ustaz janji solat saf keempat pun jadi saya solat. Kalau kita tengok seorang sahabat Nabi SAW, Sa'id ibnul Musayyib, dia tak pernah melihat tengkok manusia dalam solat selama 40 tahun. Maksudnya tengkok manusia ni apa dia? Dia tak pernah solat di saf yang kedua. Selama bukan 40 hari, 40 tahun saf yang pertama. Kita jangan kata tengkok, kita tengok kain orang, cap jenama apa semua kita duk tengok ni. Kan? Saf kedua, saf ketiga, saf tak apa kita. Sebab tu kita kena muhasabah diri kita. InsyaAllah. Jadi itu satu pengajaran buat kita bersama untuk lebih lepas ni bersemangat bila mana nak mengerjakan solat. Pastikan kita rebut yang pertama, solat untuk menjadi makmum muafiq. Yang keduanya untuk merebut saf yang pertama. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz di atas nasihat diberikan. Dan sebelum tu, sidang betul sekalian, kita teruskan lagi pembincang kita. Namun sebelum tu kita nak berhenti berehat sebentar Ustaz. Jangan ke mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru, dibawakan Akademi Al-Bayan kembali sebentar saja lagi, insyaAllah. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, dibawakan khas oleh Akademi Al-Bayan. Pada pagi ini sama-sama kita bincangkan topik berkaitan dengan makmum, muafiq dan masbuk. Alhamdulillah, kita pada pagi ini disegikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama dengan yang berbagai al-fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad kita pada pagi ini untuk sama-sama bincangkan tentang makmum, muafiq dan masbuk. Dan yang bestnya bila dengan doktor ni, kita bukan sekadar belajar tentang teori.
kita juga akan ada praktikalnya agar kita semua lebih cakna dan lebih faham tentang topik yang kita bincangkan pada pagi ini. Jadi jom kita kembali kepada yang berkata Al-Fadhil Dr. Nur Muhammad kita. Silakan Ustaz. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kalau kita tengok tentang teori tu, mungkin ada yang mungkin macam mana Ustaz, saya keliru sedikit. Sebab tu tanya program ni, tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru ni. Ni kita nak rungkai kekeliruan. Jadi kita nak tunjukkan praktikal. Baik, bagaimana cara praktikalnya? Contoh, imam dah takbiratul ihram, takbir. Okey, imam dah takbir. Saya mungkin saya tengah wuduk lagi, lambat dah sikit. Imam dah habis Fatihah. Ni contoh, kalau dia takbir dengan imam tu tak ada masalah. Sebab imam bacaan Fatihah tu memang pada kadar dah bacaan Fatihah. Imam takbir, dia pun takbir. Itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah ni bila dia masuk lambat. Okey, imam pun dah waladdallin amin. Kemudian imam baca surah Al-Fajr. Okey, contohnya dia dah baca tengah baca surah Al-Fajr, saya pun masuk. Kan saya masuk, saya pun takbir. Allahu Akbar. Jadi imam baca surah yang panjang. Bila baca surah panjang, kadar saya berdiri ini pada kadar membaca surah Al-Fatihah. Sebab tu bila mereka yang lambat, jangan, ataupun bukanlah saya kata jangan tu, kejap lagi kata Ustaz tak perlu. Maknanya kalau nak baca pun boleh, tetapi kalau dah lambat, tinggalkan doa iftitah. Sebab doa iftitah tu sunnah. Yang rukun, yang wajib adalah Al-Fatihah. Maksudnya dah masuk, terus baca Al-Fatihah. Bismillah. Imam tengah membaca surah Al-Fajr mungkin ataupun surah yang panjang, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin. Saya baca Al-Fatihah. Tiba-tiba waktu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya baca Al-Fatihah, tapi pada kadar mungkin bacaan saya lambat, mungkin. Tetapi kita dah berdiri lebih daripada 30 saat. Imam pun rukuk. Allah. Saya tengah buat apa ni? Maknanya kalau dah lebih 30 saat saya dah berdiri, saya teruskan bacaan Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, bangun. Maknanya tu satu rukun. Kan? Dah satu rukun. Yang ni i'tidal disebut rukun pendek, tak dikira. Saya teruskan bacaan. Siratal imam rukuk, sujud. Okey. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ni rukun yang kedua. Okey. Dai duduk di antara dua sujud. Yang ni rukun pendek. Saya teruskan bacaan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Saya kena rukuk dengan imam. Maknanya kalau imam dah sujud kali kedua, itu adalah rukun panjang yang ketiga. Sebelum dia bangun kita dah rukuk. Allahu Akbar. Dai. Okey, terus nak bangun. Okey, bangun. Saya teruskan macam biasa. Sami Allahu liman hamidah. Saya sujud macam biasa. Sebab saya tidak meninggalkan 3 rukun panjang berturut-turut. Maknanya kalau saya sempat rukuk sebelum da'i bangun daripada sujud, imam bangun daripada sujud, maka saya dah dikira sebagai berjemaah dengan tak melebihi 3 rukun berturut-turut. Rukun panjang. Kena ingat, rukun panjang ada 3 je. Kalau kita tengok, yang pertama rukuk, yang kedua sujud pertama, yang ketiga sujud yang kedua. Okey, jelas. Kalau masbuk, kita nak tunjuk masbuk pula. Okey. So, Ustaz nak tambah sikit Ustaz yang soalan. Kiranya kalau Ustaz tadi rukuk, saya imam dah bangun ke atas, kirakah dia dikira sebagai rakaat tu? Dia tak perlu nak tambah? Tak perlu. Maknanya dia tak perlu. Itu adalah dikira sebagai rakaat dia bersama dengan imam dah. Okey. Dia kira rakaat bersama dengan imam dan dikira dia mengikuti imam. Kiranya dia tak perlulah nak cepat-cepat habiskan Fatihah tu bila dia dah terlewat sikit masuk dengan imam. Dengan syarat dia adalah muafiq. Dia muafiq. Dia adalah muafiq. Okey. Kalau sekiranya dia masbuk. Apa maksud masbuk? Dia tak sempat berdiri pada kadar bacaan Al-Fatihah. Okey. Contohnya imam dah takbir. Okey. Imam takbir. Imam tengah baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kita pun saya masuk-masuk. Kan? Allahu Akbar. Allah. Waktu ni sempat tak 30 saat? Tak sempat. Bila tak sempat, Al-Fatihah tu saya baru Bismillahirrahmanirrahim. Imam dah rukuk, maka saya terus rukuk. Allahu Akbar. Okey, syarat untuk nak menerima rakaat itu adalah kena rukuk bersama dengan imam berserta tamakninah. Saya ulang sekali lagi. Imam tengah baca surah Al-Ikhlas,
saya masuk, saya dah dinamakan makmum masbuk. Sebab apa makmum masbuk? Sebab tak sempat berdiri pada kadar bacaan Al-Fatihah. Umumnya 30 saat. Okey. Imam rukuk, saya angkat takbir, terus rukuk. Baik, nak dikira rakaat, dia mesti macam ni. Sekali tasbih dan tomak ninah. Maknanya tomak ninah saya. Maknanya imam rukuk. Okey, saya pun rukuk. Kan, saya pun tasbih sekali, ni dah dikira tomak ninah, imam bangun. Barulah dikira sebagai satu rakaat. Okey, Tetapi sekiranya, ni sekiranya, imam rukuk, saya pun angkat takbir, saya nak rukuk, imam bangun. Saya baru rukuk macam ni. Tak dikira sebagai satu rakaat disebabkan tidak ada tomak ninah. Nak dikira sebagai tomak ninah, dia mesti sekali tasbih. Dia berhenti sekali tasbih dengan imam, maka imam bangun, dia pun bangun, dikira sebagai satu rakaat. Dia tak sebab tu yang orang duk rushing tu kira tak dikira. Jadi sekiranya dia berhenti dengan, maknanya dia tidak ada tomak ninah, imam dah bangun, dia tak sempat nak tomak ninah, maka dia tak dikira satu rakaat. Tetapi sekiranya dia tomak ninah bersama dengan imam, imam rukuk, dia pun sempat rukuk dan tomak ninah. Tomak ninah ni maksudnya sekali tasbih. Paling pendek, subhanallah. Itu sekali tasbih. Kalau imam bangun, dia pun bangun, dah dikira sebagai satu rakaat. Baik, ada satu persoalan yang paling penting bagi mereka laki-laki yang solat Jumaat. Ni ramai rata-rata. Solat Jumaat berapa rakaat? Dua rakaat. Sekiranya, faham betul-betul, ni makmum masbuk, makmum muafiq, tak ada masalah. Sebab dia muafiq ni, dia akan sempat berdiri bersama dengan imam. Sama ada rakaat pertama, ataupun rakaat kedua, ataupun rakaat ketiga, ataupun rakaat keempat, dia sama saja. Baik, yang masbuk ni, sekiranya dia masbuk pada rakaat kedua, dia tidak sempat rukuk bersama dengan imam. Dengan tomak ninah tadi. Dengan tomak ninah. Contoh. Okey, ni bagi contoh ni. Okay. Semayang Jumaat ni Ustaz? Semayang Jumaat, 2 rakaat. Orang perempuan kena bagi tahu suami, kadang suami terlupa. Okey, rukuk. Saya pun angkat takbir, saya nak rukuk. Imam dah bangun. Saya sempat tak sempat? Jawapannya tak sempat. Sebab tidak ada tomak ninah. Okey. Kemudian dai pun sujud. Saya pun sami Allahu liman hamidah, saya ikut macam biasa. Ikut, saya pun sujud. Okey. Bayangkan ni sujud kedua. Bayangkan ni sujud kedua, nak ringkaskan cerita lah. Kan lepas dia duduk antara sujud. Okey, ni dah rakaat kedua, sujud yang kedua. Imam baca tahiyat. Saya pun tahiyat macam biasalah. Okey, imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, saya tambah, betul tak? Betul. Berapa rakaat saya nak tambah? 4 tak? Jawapannya 4. Sama. Kebanyakan orang buat 2 je. Betul. Abang-abang, pakcik-pakcik, ni orang lelaki ni. 4. Sebab apa? Sebab dia tidak sempat rakaat serakaat bersama dengan imam ketika solat Jumaat. Tak sempat tomak ninah. Nak kira rakaat ni, dia mesti rukuk berserta tomak ninah bersama dengan imam. Kalau dia rakaat pertama sempat, tak apalah. Kalau katakan dia masuk-masuk, imam tengah sujud rakaat pertama, tak apa, sebab dia sempat rakaat kedua. Tetapi ni dah rakaat kedua dah. Jadi dia kena sambung, dia bangun, Allahu Akbar. Kan tadi dia tak sempat, dah tak dikira rakaat sebab dia memang tak sempat lah. Sebab imam dah bangun, dia baru rukuk. Maka dia 4 rakaat dia buat. Bacaan Fatihah biasa, kemudian tahiyat ni zuhur. Sama juga Ustaz, kalau macam yang dia masuk-masuk topi tahiyat tu pun bangun kena sama juga. Contoh, kita buat praktikal baru nampak. Minta maaf lah dai kan. Tengah tahiyat. Kita ni bawa sejadah lewat. Kan kita berlari. Sempat alhamdulillah imam kita pun Allahu Akbar, tahiyat terus kan. Kebanyakan abang-abang ni dia buat 2 rakaat je. Tak betul. Dalam kitab mazhab 4 rakaat. Sebab apa? Sebab tak bersama dengan imam 1 rakaat. Jadi bila dia imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, saya pun bangun buat 4 rakaat. Jadi niat kena tukar tak? Zuhur lah, terus zuhur. Dikira sebagai zuhur. Dikira sebagai zuhur 4 rakaat. Macam biasa. Allahu Akbar. Jadi itu satu pencerahan untuk kita semua tu. Sebab mungkin ramai sebenarnya kebanyakan yang mungkin selama ni tak tahu. Tapi alhamdulillah pada pagi ini
biar tahu jangan keliru, insya-Allah semua dah tak keliru dah berkaitan dengan perkara tersebut, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak beralih dengan meraihkan soalan Ustaz sahabat kita daripada Cahaya Nur. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya, boleh Ustaz terangkan bagi makmum masbuk yang baru memasuki saf, adakah niat yang dilafazkan itu sama seperti niat jemaah biasa walaupun telah ketinggalan beberapa rakaat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz Naim. #biar tahu jangan keliru. Jadi Ustaz ni dalam mungkin berkaitan dengan solat biasa dan juga solat Jumaat Ustaz, adakah perlu diubahkan niat tersebut Ustaz? Bila kita sebut tentang niat, kalau dia dah masuk lewat, dia tak perlu saja aku solat fardu zuhur dengan 4 rakaat makmum masbuk, tak perlu. Makmum tetap makmum. Sama ada masbuk atau muafiq, dia saja yang tahu. Macam mana dia nak tahu? Belajar. Dia tahulah kaedah. Kalau dia muafiq, hukum dia kena habiskan bacaan Fatihah. Kalau dia tak habiskan bacaan Fatihah, contoh dia ni makmum muafiq. Makmum muafiq berdiri sempat bersama dengan imam pada kadar bacaan Al-Fatihah. Contohlah, okey. Dia tak habiskan bacaan Fatihah dia, kan? Mungkin dia masuk tu imam tengah baca surah. Dia pun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam pun dah rukuk. Dia pun rukuk. Bila dia rukuk, sedangkan dia tu makmum muafiq, maka dia kena ganti 1 rakaat. Sebab meninggalkan rukun. Kan? Meninggalkan Fatihah tak boleh, dia kena. Jadi kadang-kadang ada orang juga, imam mungkin dah rukuk, dia mungkinlah galik fikir tentang masalah-masalah dunia ni. Dia duk fikir, imam dia sedangkan dia dah takbir dengan imam. Dia takbir dengan imam, dia dengar macam imam kan sedih tengah-tengah duk fikir ni, tengah healing ni. Fikir beras. Imam rukuk, dia pun rukuk dengan imam. Dia cuba rukuk. Ni penting ni. Dia rukuk dengan imam. Tiba-tiba dalam tengah dia rukuk ni rukuk dengan tengah rukuk, dia fikir, aku tak baca Fatihah ke dah baca? Dia syak. Was-was. Maka dia tak boleh bangun balik. Contohnya macam ni, aku tak baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, tak boleh. Dengar. Okey, faham. Kadang-kadang dia macam ni, dia tengah rukuk, tak baca Fatihah lagi dalam hati dia. Silap, dia pun bangun balik, dia baca Fatihah. Baca Fatihah, tak boleh. Maknanya dia kena habis sampai ni, lepas tu dia kena tambah 1 rakaat. Dia tak boleh baca Al-Fatihah waktu rukuk kan? Tak boleh. Fatihah mesti baca dalam keadaan berdiri. Jelas. Itu maknanya ketika mana rukuk lah. Okey. Sekiranya dia syak, dah baca ke tak baca? Dah baca tak baca? Tadi dia yakin dia tak baca, maka dah rukuk tak boleh berdiri balik. Tetapi sekiranya, ni dia dalam kitab fiqh Imam Syafi'i lah, dalam mazhab Syafi'i. Sekiranya dia syak, baca ke tak baca? Tak baca ke baca kan? Maka dikira sebagai tak baca lah. Maka ditambah lagi 1 rakaat. Walaupun dia was-was sama ada baca tak baca. Kalau was-was ni dia kata yakin macam tak baca, maka tambah lagi 1 rakaat kerana tidak membaca surah Al-Fatihah walaupun dia muafiq. Imam takkan tanggung. Imam tanggung ni masbuk. Jadi ustaz seronok jadi masbuk tak? Imam tanggung. Tapi rugilah fadilat lain. Orang yang fadilat tak dapat saf pertama, rugilah. Sebab kalau kamu mengetahui, ini dalam hadis Nabi, kalau kamu mengetahui apa ada pada panggilan azan dan apa ada pada saf yang pertama, kamu akan berebut. Sehingga kan kalau perlu undi, kamu akan undi siapa duduk saf pertama. Tapi sebab tak tahu. Kalau kita tahu, lepas habis-habis imam bagi RM100, saf pertama mesti RM100. Berebut kita. Jangan kita, saya pun pergi sekali. Tetapi kita tak tahu. Dan yang mengangkat takbir bersama dengan imam ni, yang kita sebut tadi, hadis ni, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, sangat luar biasa. 40 hari jangan tertinggal takbiratul ihram bersama dengan imam, Allah lepaskan daripada azab neraka, lepaskan daripada sifat munafik, nifak. Maka kita jaga. Allahu Akbar. Jadi itu satu hikmah dan juga kelebihan bagi orang yang menjaga menjadi muafiq ni, walaupun masbuk itu pun juga tergolong dalam makmum. Jadi Ustaz, kita nak beralih dengan soalan berikutnya Ustaz, daripada Al-Ali. Assalamualaikum Ustaz Naim yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah makmum boleh berkeadaan muafiq dan masbuk dalam satu solat kerana imam agak laju manakala makmum pula agak lambat bacaannya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih.
Biar tahu, jangan keliru. Ustaz, baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, ni banyak soalan sebenarnya bila lambat, makmum bacaan lambat, imam terlampau laju. Imam kena ingat jangan terlampau laju. Sebab tu sunnahnya bila kita sebut sawwu sufufakum, ni hadis Nabi, fa inna taswiyatus sufuf min tamami salah atau min itmami salah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, luruskan saf. Imam kena tengok pada, minta maaf ustaz membelakangi kamera. Imam kena tengok makmum. Tengok makmum. Makmum tengok dah 6 siri dah makmum ni semua. Imam tengok ni semua 6 siri ni. Janganlah laju. Sebab 6 siri ni kita tahu gearbox kena repair, kena ada masalah dia. Jadi jangan terlampau laju. Sebab itu imam nak jadi imam kena ada ilmu. Dia tahu bukan sebab tu ulama berbeza siapa yang sepatutnya jadi imam. Adakah orang yang pandai bacaan Al-Quran ataupun orang yang pandai fiqh? Kita di Malaysia ni akan tolak orang yang pandai bacaan Al-Quran. Sedangkan bacaan Al-Quran itu pada Al-Fatihah. Tetapi fiqh itu yang keseluruhan solat. Jadi fiqh lah yang perlu didahulukan. Kalau dalam Muwatta' Imam Malik, bagaimana zaman ini disebutkan, disyarahkan dalam Syarah Az-Zarqani yang disyarahkan oleh Imam Az-Zarqani dalam kitab Muwatta' Imam Malik, maka mengatakan pada zaman sahabat, seorang sahabat yang membaca Al-Quran, pandai membaca, dia juga faqih. Zaman sahabat ni, dia ni macam Muaz. Muaz hafal Quran, bacaan dia sedap. Dan dia juga faqih, dia alim. Kita sekarang ni kadang-kadang alim tapi bacaan tak sedap. Ada bacaan sedap tapi tak alim, maka dahulukan yang alim. Maka jawapannya tadi, kita kena tengok pada keadaan kita. Kalau sekiranya bacaan kita lambat, maka kita tahulah kita ni masbuk. Maka kalau kita cepat, maka bacaan itu kita kena ikut bersama dengan imam pada kadar bacaan kita. InsyaAllah. Jadi Ustaz, satu pencerahan yang menarik. Juga saya ada satu soalan Ustaz, berkaitan dengan kadar kita sebagai makmum nak baca Al-Fatihah tu laju macam mana? Namun sebelum tu kita berehat sebentar, kita simpan soalan tu. Jangan ke mana, teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Pertubuhan Akademi Al-Bayan kini sedang usaha menjalankan kerja-kerja pembinaan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Seperti mana tuan-tuan, puan-puan dapat lihat di belakang saya. Setiap sumbangan yang tuan-tuan berikan, insya-Allah akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita membantu untuk membina sebuah kompleks bagi melahirkan Da'i Mu'alaf, Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Alhamdulillah, betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, dibawakan khas oleh Akademi Al-Bayan. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi kekal sehingga ke saat ini untuk sama-sama kita menambah ilmu berkaitan dengan topik yang kita bawakan berkaitan dengan makmum muafiq dan masbuk, insya-Allah. Jadi Ustaz, seperti yang kita lihat tadi Ustaz di awal tadi, VT yang dituntun kepada kita berkaitan dengan tentang pembinaan kompleks tahfiz dakwah bagi anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia Ustaz. Jadi semestinya ramai pada penonton kita nak tahu apakah progres ataupun perkembangan tentang pembinaan tersebut Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, tak kira di mana pun kita berada, sama ada di Malaysia ataupun di luar daripada Malaysia, alhamdulillah kita sebenarnya usaha untuk menggerakkan satu projek ummah. Ini adalah projek untuk gerakan dakwah, untuk kita usaha menyebarkan Islam. Kerana Nabi SAW, bagaimana hebatnya baginda Rasulullah. Ada satu cerita baginda Nabi apabila pergi ke pasar. Seperti mana di dalam surah Tabbat yada abi lahabi wa tab. Dalam tu ada satu hadis baginda Rasulullah. Nabi pergi satu pasar dinamakan Zil Majas. Nabi menyeru, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah wa antum tuflihu. Itu je dakwah Nabi. Nabi tak panjang-panjang. Nabi pergi ke pasar-pasar, Nabi sebut, wahai manusia, sebutlah tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, kamu akan berjaya. Maka kejayaan inilah yang kita nak angkat. Kejayaan apa? Menegakkan kalimah la ilaha illallah. Tidak ada perkara yang paling hebat melainkan kalau kita lihat seseorang itu memeluk agama Allah, duduk dalam agama Islam, mati dalam agama Islam. Ini orang yang beruntung.
Jadi gerak kerja dakwah ni kita perlu usahakan. Kenapa? Kerana di Malaysia ni kita ada aset terpenting umat Islam. Apa dia? Kita ada mu'alaf. Kita ada pelbagai mu'alaf yang masuk dalam Islam. Dan kita, bila Ustaz sembang dengan mu'alaf-mu'alaf ni kadang-kadang, macam ada satu tu daripada Kenya, Afrika. Dia masuk Islam kerana kawan dia ajak dia, kawan dia bagi tahu tentang keindahan Islam, bawa dia pergi masjid dan sebagainya, tengok bagaimana orang Islam, dia Kristian, bagaimana orang Islam solat dan sebagainya, akhirnya terbuka pintu hati dia untuk masuk Islam. Bukan tu saja, dia lepas masuk Islam, dia baru je masuk Islam, dia dah usaha dakwah dan mengislamkan orang lain daripada Australia. Kawan-kawan dia. Jadi inilah yang kita nak buat. Kita sedang nak membina sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf. Sebab apa anak-anak mu'alaf? Kita nak bagi mereka hafal Quran, hafiz. Kemudian kita nak bagi mereka uslub dakwah. Kita nak bagi mereka ilmu. Sebab tu kita nak membina yang pertama sekali adalah Masjid Tiga Budaya. Masjid Tiga Pintu. Kita di Malaysia ni, kalau tengok, pintu belah kanan budaya Cina, pintu belah kiri budaya India, pintu di hadapan Kesultanan Melayu Melaka. Di mana-mana pintu kita masuk, sebenarnya kita adalah satu agama, kita adalah sembahan, kita adalah Allah yang Maha Esa. Tak kiralah apa pun latar belakang kita, kita satu soft. Ini adalah perpaduan, ini adalah umat Islam, kesatuan umat Islam. Maka kita nak mengajak kepada semua sahabat-sahabat, ayuh membina rumah Allah ni. Ni yang pertama ni, Tiga Budaya, dan dikenali sebagai Masjid Tiga Pintu. Dan kita juga sedang membina kompleks ini, dan Alhamdulillah sekarang ni kita dah buat tambun tanah tu, kita buat retaining wall, sebab ni adalah permintaan daripada majlis. Pihak majlis minta, belakang tu ada sungai kecil, jadi mereka minta, kita ikut, prosedur ikut. Sebab kita nak saham ni sampai kita mati. Kita nak ikut segala apa peraturan yang telah ditetapkan. Kita dapat kebenaran daripada Majlis Agama Islam Melaka untuk kutipan. Kita dapat kebenaran daripada Kerajaan Negeri Melaka. Kita telah berjumpa dengan Mufti Melaka, Alhamdulillah. Sambutan yang luar biasa dan diberikan sokongan. Jadi semua sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, bayangkan ganjaran yang kita dapat, da'i, sahabat-sahabat yang paling besar, dengan adanya kompleks ini, dengan izin Allah, dengan bantuan sahabat-sahabat semua. Ada orang yang masuk Islam, kita juga mendapat saham mengislamkan orang. Kata Nabi, lebih baik daripada unta merah. Zaman Rasulullah paling hebat unta merah, dan kita dapat lebih baik daripada itu. Jadi ayuh sama-sama kita berinfak ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan, dan usaha kami adalah kita menjual, sambil-sambil nak kumpul dana ni, kita menjual sambal teriak, ikan bilis. Boleh nak pergi, orang kata untuk anak kat asrama, nak bawa sampai Scotland orang bawa. Senang, nak travel, nak pergi Mekah, nak pergi umrah, sebab dia ada ziplock. Kadang-kadang nasi tak boleh nak makan kat sana, makan ikan bilis. Ni makanan kita. Jadi ni pembelian yang boleh kita beli dan sambil menyumbang. Ini usaha kita, usaha. Lepas tu sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, ayuh sama-sama kita support tabung pembangunan Akademi Al-Bayan, yang kita akan mendirikan rumah Allah. Kita akan membina sebuah kompleks yang pertama di Malaysia ini. Semoga ia menjadi saham akhirat di sana nanti, dan kita akan dipersoalkan, dan tanggungjawab kita untuk kita bersama dengan mereka-mereka yang masuk dalam agama menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh ikuti Ustaz di media-media sosial, di FB, di IG, di semualah yang ada, yang seperti mana yang tertera. Snap boleh insya-Allah berhubung, boleh berjumpa dengan izin Allah sekiranya ada waktu. Semoga dengan ukhuwah ni kita mendapat kerahmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah cukup menarik apa dikongsikan oleh yang berbagai doktor berkaitan dengan progres pembangunan kompleks dakwah, kompleks tahfiz dakwah bagi anak-anak mualaf pertama di Malaysia. Juga menarik juga Ustaz juga kongsikan berkaitan dengan sambal teriak tu. Oh masya-Allah. Makan sudah pasti teriak insya-Allah. Jadi saudara sekalian, jadi doktor, bagaimanakah cara untuk para penonton kita, sahabat-sahabat kita yang nak melaksanakan sumbangan kepada pihak Akademi Al-Bayan untuk sama-sama kita nak berkongsi saham ini? Silakan tu. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa cara. Yang pertama, datang pejabat. Boleh datang pejabat? Datang. Ustaz, ada tak? Kadang-kadang ada orang nak jumpa saya. Alhamdulillah, insya-Allah. Kalau sekiranya saya ada, saya alu-alukan. Yang pertama, dia bawa, Ustaz, ni Ustaz, duit. InsyaAllah, ramai dah yang bagi begitu. Ada yang pergi lawat tapak, pergi ke tapak, boleh pergi ke Alor Gajah, di Kampung Pego, boleh tengok sendiri.
kerja-kerja yang sedang disiapkan. Yang kedua, boleh back-in seperti mana nombor yang tertera, boleh back-in. Yang ketiga, boleh pergi ke laman web kami www.academyalbayan.com. Di sana boleh kita bayar terus melalui website ataupun potongan secara bulanan. Dah tak perlu pening-pening, bulanan 100. Contoh seminggu 100. Mana tahu rezeki kan Allah bagi. Jadi insya-Allah kita akan gunakan untuk pembangunan Akademi Al-Bayan. Kita buat e-book. InsyaAllah e-book solat kita akan sedang usaha. E-book haji, umrah tengah buat, dah siap dah. Cuma belum cetak. E-book tentang puasa dah siap. E-book tentang, boleh download di website. Dan juga kita ada artikel-artikel. InsyaAllah kita ada buat kelas-kelas pengajian secara percuma. Praktikal. Dan insyaAllah semuanya adalah hasil daripada tuan-tuan, puan-puan yang sentiasa menyokong tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Semoga saham ini menjadi saham akhirat kita di sana dan kita bersama dengan junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi menegakkan kalimah la ilaha illallah. Jadi insya-Allah. Jadi apa tunggu lagi tuan-tuan dan puan-puan, jom sama-sama kita raih peluang pahala ni dengan kita buat keluar handphone kita pada saat ini, scan QR di kaca televisyen anda insya-Allah. Jadi sidang betul sekalian, Ustaz, banyak kita nak buatkan tajuk berkaitan dengan makmum, muafiq dan masbuk. Namun sebelum itu kita nak labuhkan tiada terlebih dahulu TV3. Jangan lupa untuk saksikan sambungannya 30 minit ekstra eksklusif di TV9 sebentar sahaja lagi. Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri, sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita membincangkan topik berkaitan dengan makmum, muafiq dan masbuk. Sudah semestinya banyak soalan daripada sahabat-sahabat kita. InsyaAllah dalam tempoh baki 30 minit ni kita akan raikan pelbagai lagi soalan daripada sahabat-sahabat kita untuk sama-sama kita mengeluarkan kekeliruan kita daripada selama ini mungkin membelenggu kita berkaitan dengan pengertian makmum, muafiq dan masbuk ni insyaAllah. Jadi jom Doktor, Ustaz, dan juga sudah betul sekalian, kita raikan soalan berikutnya daripada Ishak Matnur. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaan saya, jika seseorang masbuk dan terlepas satu rakaat, makmum itu akan membaca tahiyat 3 kali. Tidakkah dikira makmum itu telah menambah rukun? Mohon pencerahan. Sekian, terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Masya-Allah. Silakan Doktor, silakan. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ni satu soalan yang hebat. Kadang-kadang kita kata, mana ada 3 kali tahiyat? Kan tahiyat awal tu kadang-kadang sampai 2 kali, tahiyat akhir. Jadi bagaimana? Baik, ada perkataan Imam Ali yang menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Baihaqi di dalam sunannya. Kata Imam Ali, ma adrakta fahuwa awwalu salatik, iaitu rakaat yang kamu sempat bersama dengan imam menjadi rakaat pertama kamu. Kita tak boleh ikut rakaat imam. Kalau imam rakaat kedua, kita dah dikira sebagai dua. Tak. Kita sebagai rakaat pertama. Maknanya kalau sempat rakaat bersama dengan imam, imam dah rakaat kedua, kita baru rakaat pertama, rakaat ikut imam. Kerana di dalam hadis Nabi juga, innama ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan imam untuk ikut. Kalau imam tahiyat awal, kita baru rakaat pertama, sepatutnya tak perlu tahiyat awal. Maka kita kena buat tahiyat awal mengikut imam sebab dijadikan imam untuk ikut. Adakah itu dikira sebagai tambah rukun? Jawapannya tidak. Adakah perlu sujud sahwi? Jawapannya tidak. Sebab kita mengikut imam dan tidak menjadi masalah kerana itu bukan dikira sebagai menambah rukun, tetapi kita mengikut imam. Ini samalah seperti mana di dalam kitab para alim ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, iaitu Imam Ash-Shirazi, dia menyebutkan dalam satu nas dia mengatakan bahawa sama juga orang yang kunut 2 kali. Kadang-kadang dia masuk rakaat yang kedua, macam subuh tadi, masuk rakaat kedua, imam kunut. Adakah kejap lagi rakaat kedua imam dah bagi salam dia kena kunut sekali lagi? Maka jawapannya ya.
Sebab rakaat yang tadi dia ikut adalah mengikut imam. Sedangkan kunut ini pada rakaat yang kedua. Maka bila sampai dia perlu kepada dia perlu kepada kunut, maka dia kena melaksanakan kunut pada pandangan mazhab Syafi'i. Jadi adakah dia menambah-nambah? Tidak. Itu tidak dikira menambah kerana yang pertama tadi macam tahiyat dia mengikut imam. Apabila dah sampai dah habis, dia tengok kalau dia rakaat ketiga, kan, dia dah habis rakaat ketiga, dia tambah rakaat keempat, barulah dia tahiyat akhir. Maka kalau dia rakaat kedua kena tahiyat awal, maka dia buatlah tahiyat awal. Contoh kan begitu. Jadi dia tidak menambah rukun dan dia mesti mengikut imam. Itu pada pandangan para alim ulama. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut agar kita semua faham kenapa perlu sebenarnya berlaku kadang-kadang 2 kali kunut dan juga 3 kali tahiyat sebagainya. InsyaAllah. Jadi jom kita nak beralih dengan soalan berikutnya, Doktor, daripada Jai Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya, bagaimana jika berlaku situasi imam terbatal dan tiada makmum yang maju ke hadapan untuk menggantikan imam? Adakah makmum masbuk boleh menggantikan imam yang terbatal? Jika boleh, bagaimana kiraan rakaatnya? Mohon komen Ustaz. Terima kasih. Dan juga tambah sikit, Doktor, bagi saya soalan ni. Kadang-kadang imam pula dia advance terlebih rakaat. Adakah makmum perlu ikut imam? Silakan, Doktor. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ni satu soalan yang memang biasanya berlaku. Kalau imam terbatal, maka disunatkan untuk imam bila nak keluar dia pegang hidung. Ni dia ada di dalam riwayat. Pegang hidung. Sebab apa? Kalau dia terkentut pun pegang hidung. Jangan pegang belakang pula contohnya. Nak pakat gelap habis semua. Jadi dia pegang hidung sebab keluarnya darah di hidung ni membatalkan solat lah. Keluarkan darah kan. Jadi dia pegang hidung dia. Jadi makmum tahu bahawa imam terbatal. Imam keluar. Siapa yang sepatutnya layak ganti? Sebab tu orang yang di belakang imam ni bukan saja suka-suka. Dia mesti orang yang boleh menggantikan imam. Imam kalau cabut, dia kena ganti. Kalau sekiranya di belakang itu, tengoklah pada saf yang ada, maka mereka kena keluar lah. Contoh kalau dua-dua keluar, yang ni pun keluar, yang ni pun keluar, maka yang hampir dengan imam itulah yang akan pergi, yang tu akan kembali balik ke saf dia. Jadi tidak jadi masalah. Tetapi kalau sekiranya tak ada langsung, pakat-pakat semua duduk belakang ni, sudah kita ni jadi imam pula tengah baca surah sajadah. Nak sambung macam mana ni nak sambung? Jadi pakat-pakat semua tak nak keluar. Maka pada ketika itu kata ulama boleh niat solat sendiri. Mufaraqah lah. Maksudnya solat sendiri, pakat-pakat solat sendiri. Jadi solat sendiri ni dibenarkan. Kan? Macam mana kita niat nak berpisah daripada solat berjemaah. Kita pun rukuk sendiri, sujud sendiri, semua sendirilah. Jadi kita tak dapatlah pahala berjemaah itu. Itu yang disebutkan oleh para alim ulama. Bila disebut sebagai masbuk pula, contohnya seperti mana yang tadi, kalau sekiranya imam silap, imam salah, dia dah masuk rakaat 4, contohlah ni masbuk. Masbuk ni orang yang tak sempat, dia sampai-sampai je imam tengah sujud di antara sujud akhir, sujud yang kedua, contohlah sujud kedua. Makmum pun masuk, takbir Allahu Akbar, dia pun sujud. Tiba-tiba dia tu rakaat keempat, imam bangkit rakaat yang kelima. Orang lain tu semua duduk tahiyat akhir. Dan orang tegur imam, subhanallah. Baik, yang masbuk ni kena ikut tak imam? Sebab imam tambah ni. Okey, jawapannya sekiranya makmum ini mengetahui bahawa itu adalah tambahan, imam silap, makmum masbuk jangan ikut. Ni di dalam kitab I'anat at-Talibin. Maka jangan ikut. Kita duduk biar sampai imam selesai. Sebab imam tu tersalah, tak boleh ikut yang salah. Walaupun masbuk ini dia nak kena tambah rakaat, tambah selepas imam bagi salam. Sekiranya imam itu pergi tambah 5 rakaat. Tetapi sekiranya dia tak tahu pun, mungkin ialah dia masuk mana dia tahu imam silap ke imam tak silap, dia pergi ikut imam. Adakah solatnya batal? Maka solatnya sah. Sekiranya dia tidak tahu. Itu yang disebutkan oleh para alim ulama. Sama juga kalau makmum yang ikut bersama dengan imam, dia tahu imam silap, 4 dia jadilah 5, patutnya 4, dia pergi tambah 5. Ni makmum yang daripada awal, dia kata alang-alang
Zaman ni kan zaman dah fitnah Dajjal masih benda dekat dia. 55 lah dia. Ni imam nak bagi mantap lagi. 5 batal solat dia. Itu benar rukun tak boleh. Maka dia kena duduk. Nanti kita akan ajarkan nanti dalam yang akan datang ni bagaimana nak mufaraqah dengan imam. InsyaAllah. Jadi nak tahu lebih lanjut tentang cara nak mufaraqah tu, kena nantikanlah untuk episod yang akan datang bersama dengan Ustaz Dr. Nur Muhammad kita, insyaAllah. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya, Doktor. Daripada Puan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya, dalam situasi makmum masbuk dan imam yang sedang tahiyat akhir, apakah makmum tersebut perlu membaca tahiyat akhir mengikut imam atau membaca tahiyat awal? Mohon bicara Ustaz. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Saya kata. Subhanallah, soalan sangat menarik, nampak? Dia di luar daripada kotak yang kita fikirkan. Sebenarnya dia nak baca tahiyat awal ke tahiyat akhir? Maka seperti mana yang disebutkan oleh para alim ulama, ada perkataan dalam mazhab Syafi'i sendiri, Imam Zakaria Al-Ansari menyebutkan bahawa sekiranya makmum itu tahiyat akhir, kita nak baca macam tahiyat awal ke tahiyat akhir, maka kita membaca seperti mana imam. Kalau sekiranya imam tahiyat akhir, baca sampai habis. Baca sampai habis. Tidak jadi masalah. Sebenarnya itu tidak menjadi masalah kerana disebutkan oleh para alim ulama, sekiranya imam tahiyat akhir, maka dia duduk tahiyat akhir ataupun dia duduk seperti biasa, kan, macam tahiyat awal, tetapi bacaan dia ikut saja bacaan pada kadar bacaan imam. Kalau imam baca tahiyat akhir, maka baca tahiyat akhir. Kalau imam duduk tahiyat awal, kita baca tahiyat awal. Maka itu tidak jadi masalah kata para alim ulama, seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dalam mazhab Syafi'i. Tidak ada masalah untuk nak baca tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Jadi insya-Allah. Jadi Doktor, banyak lagi soalan sebenarnya yang menantikan kita, sedang beratur ni untuk ditanyakan kepada Doktor. Namun sebelum itu kita nak berehat sebentar. Jangan ke mana, teruskan kekal bersama kami. Tanya Ustaz biar tahu, yang keliru kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu di dalam segmen yang terakhir untuk episod pada kali ini, dan rancangan Tanya Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru dibawakan khas oleh Akademi Al-Bayan. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa 1001 rahmat kepada Allah SWT, kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton melalui live Facebook kita seperti biasa. Jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Ayo sama-sama kita sebar luaskan ilmu kita dapat pada pagi ini berkaitan dengan makmum, muafiq dan masbuk ini kepada seberapa ramai yang boleh. Mudah-mudahan kita menjana saham pahala buat kita semua, insya-Allah. Jadi Doktor, satu soalan Doktor, berkaitan dengan kita kadang-kadang ni dah jadi makmum masbuk, Doktor. Kadang-kadang tu kita tengok saja imam tu tengah duduk rukuk, duduk antara dua sujud dan sebagainya. Kita sengaja nak tunggu sampai imam bangun balik baru kita nak masuk dengan imam. Apa yang lebih afdal? Adakah kita terus masuk dengan imam sewaktu mana imam dah sujud, ataupun kita tunggu imam bangun dulu baru kita masuk dengan imam? Silakan Doktor. Baik, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah. Satu soalan yang hebat, masya-Allah. Ini biasa kita nampak bila kita masuk tengok imam tengah contohlah dia dah i'tidal. Masuk i'tidal macam rugi pula sebab tak dikira rakaat. Kita kira rugi untung. Ni manusia kita ni memang itulah. Kalau saya bayar ni, saya akan dapat apa? Kalau saya buat ni, saya dapat apa? Kalau saya masuk ketika mana imam dah i'tidal, dah alang-alang tak kira, baik, saya tak payah masuk. Jadi dia tunggu, dia tengok siapa datang, dia tengok kanan kiri, dia tengok, ui cantik juga kain orang ni kan. Jadi dia tengok, dia baca dia. Jadi adakah salah ataupun tidak? Maka kata ulama, afdalnya adalah dia masuk seperti mana imam lakukan. Kerana dalam hadis tadi, innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, dijadikan imam sebab kita solat berjemaah untuk diikuti. Apa sahaja keadaan imam maka ikut. Tadi ada abang kameraman contohlah, dia kata takut terkeliru Ustaz. Boleh jadi takut terkeliru ni disebabkan kita tak fokus. Kalau sekiranya kita fokus, kita tahu maknanya kita ikut ni adalah ikut sebagai ikut yang tak dikira rakaat, maka kita ikut. Bila imam dah bangun, maka kita dah tahu itu adalah rakaat pertama kita. Jadi kalau kita fokus, insya-Allah. Tetapi sekiranya dia nak tunggu, maka dia tak dapat tambahan pahala tu tadi. Walaupun ada satu cerita, ni cerita yang sahih, yang mana dia lambat. Kemudian imam tengah sujud, dia angkat takbir, dia sujud bersama imam walaupun tak dikira sebagai rakaat. Akhirnya apa berlaku? Dia mati dalam keadaan sujud. Allah.
Nampak, Allah nak jadikan dia kematian dia, akhirkan dia dengan sujud. Maka kita buatlah, mana tahu akhir kita dalam keadaan kita sujud, kita meninggal. Dalam keadaan baru-baru ni sahabat saya Dr. Sabri meninggal dalam keadaan memberi kuliah yang viral baru ni. Sahabat saya masuk sekali dengan di USIM sekali interview. Jadi dia meninggal. Kalau hari tu dia tak pergi kuliah. Jadi dia pergi kuliah, dia ceramah, meninggal dunia. Itu yang kita kata, apa sahajakan kebaikan buat. Jangan kita tangguhkan. Mungkin kematian kita yang di akhir itu adalah pada kadar kita duduk tengah tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah, meninggal. Jadi dijadikan imam untuk ikut. Maka ikutlah imam dalam apa juga keadaan imam sedang lakukan, melainkan kalau imam silap. Macam tadi imam naik rakaat kelima, kita ini imam salah ni. Jadi orang yang masbuk kena duduk. Maksudnya dia tunggu imam sampai bagi, barulah dia naik. Ini disebutkan oleh para alim ulama. Seperti mana kalau sekiranya imam dia tahu, dia masbuk, dia tahu imam silap, walaupun dia kurang rakaat, dia tak boleh ikut imam. Dia kena tunggu. Tetapi sekiranya dia tak tahu, tak apa, dia ikut. Ini yang kita dah bincangkan tadi. InsyaAllah. Jadi satu kesimpulan yang menarik berdasarkan soalan tersebut, jangan menangguhkan dalam melakukan kebaikan. Jadi nampak imam tu, terus kita bersegera ikut apa yang dilakukan oleh imam pada saat itu. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat pahala yang terbaik daripada Allah SWT. InsyaAllah. Jadi doktor, kita nak balik dengan soalan berikutnya daripada Puan Sahziatus Siddiq. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana situasi bagi makmum muafiq yang imamnya telah melepasi 3 rukun panjang sedangkan beliau masih belum melepasi rukuk? Apakah beliau perlu niat mufaraqah kerana telah jauh ketinggalan dan pada masa yang sama beliau merasakan was-was untuk ikuti imam lalu berniat mufaraqah saja? Apakah dibolehkan untuk situasi begini? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Silakan. Sahabat-sahabat penonton, terima kasih kepada Puan Sahziatul Siddiq yang tak pernah miss saya rasa soalan dia. Maknanya dia mengikuti program Tanyalah Ustaz ni. Soalan ni berkaitan, tadi kita telah buat praktikal. Sekiranya makmum itu dia membaca Al-Fatihah pada kadar yang sangat-sangat perlahan. Pada kadar sangat perlahan. Sebab bila bacaan Al-Fatihah ni ada bacaan-bacaan yang ialah mengikut tajwid makhraj. Cuma bacaan itu pada kadar yang biasalah. Kemudian kata para alim ulama, sekiranya dia tengok imam dia masuk, dia makmum muafiq. Makmum muafiq dia berdiri bersama dengan imam pada kadar bacaan Al-Fatihah. Contoh 30 saat. Bila dia masuk, imam tengah rukuk, dia tak habis baca Fatihah lagi. Dia teruskan. Imam i'tidal tu tak apa, tu rukun pendek. Kemudian imam sujud. Yang pertama, itu rukun panjang yang kedua. Dia teruskan baca. Imam duduk di antara 2 sujud, itu rukun pendek. Teruskan. Imam sujud kali kedua, itu 3 rukun panjang. Maknanya dia kena rukuk sebelum imam bangkit. Sekiranya dia dalam keadaan dia kata, saya macam susah kalau saya nak rukuk, nanti macam dia was-was. Maka waktu itu dia boleh buat 2 keadaan. Satu keadaan dia boleh mufaraqah. Maksudnya dia niat semayang seorang. Jadi bacaan Fatihah biar dia seorang lah. Dia baca Fatihah rukuk sendiri, dia dah tak ikut imam. Tak dapat pahala berjemaah. Tetapi sekiranya dia kata dia tak sempat, dia baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam keadaan imam sujud yang kedua dah 3 rukun dah. Kalau imam bangkit, dia tak sujud lagi, dia tak rukuk lagi, maknanya solat dia batal. Sebab tak ikut imam, dah berpisah 3 rukun berturut-turut. Maka walaupun dalam keadaan Fatihah dia tak habis, dia rukuk. Yang pertama tadi, dia boleh mufaraqah, dia boleh berpisah dengan imam. Maksudnya dia solat sendiri. Ataupun yang kedua, dia rukuk. Jadi Fatihah dia tak habis. Sedangkan dia makmum muafiq. Maka dia kena tambah rukun. Tambah rukun tu maknanya tambah rakaat lah. Sebab rukun dia bukan tambah rukun yang maksud saya kena tambah. Dia tambah rakaat, kena baca Al-Fatihah. Imam bagi salam, walaupun dia solat takbiratul ihram dengan imam. Tetapi bila imam bagi salam, dia tambah satu. Sebab apa? Sebab tidak membaca surah Al-Fatihah yang menjadi rukun dalam solat. Maka itu kaedah dia. Sebab tu orang yang membaca Al-Fatihah lambat ni, Ustaz dah bagi tahu tadi, Ustaz cuma nak ulang sekali lagi. Kalau terlampau lambat, maka baca dengan imam. Imam baca Al-Fatihah, kita pun baca Al-Fatihah mengikut imam.
Jadi dah dikira sebagai kita baca Al-Fatihah. Ataupun imam juga mengambil peranan, sekiranya habis baca Fatihah, dia berhenti seketika. Berhenti seketika biar makmum baca. Kan biar makmum habis baca Al-Fatihah ataupun makmum sempat baca Al-Fatihah, kemudian pilihlah surah-surah yang sedikit panjang. Jangan alif lam mim Allahu akbar. Dahsyat imam ni makruh hukum dia. Sebab tu ada ulama membahaskan paling kurang berapa ayat yang perlu dibaca. Ulama sebut surah yang paling pendek, ada 3 surah yang paling pendek dan mempunyai 3 ayat. Sebab tu ulama kata paling kurang 3 ayat. Sebab dalam Quran ada 114 surah. Dalam 114 surah tu ada 3 surah pendek yang mempunyai 3 ayat. Apa dia? Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar, surah Wal-As dengan Al-Ikhlas. Al-Ikhlas 4. Dengan surah Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Ada 3 surah itu, 3 ayat, iaitu 3 surah yang disebut 3 surah pendek. Maka kata ulama paling pendek bacalah 3 ayat. Supaya makmum tu boleh ikut. InsyaAllah. Jadi paling pendek kena ada 3 ayat dalam surah. Ni satu ilmu untuk imam-imam lah ni, insyaAllah. Jadi doktor, satu soalan doktor. Kadang-kadang kita ni ialah travel ataupun dalam perjalanan yang jauh, nak jadi orang musafir ni, kadang kita nak solat berjemaah. Kita dah nampak ada seorang tu sedang bayang seorang-seorang. Jadi kita ni sebagai makmum nak jadi masuk dengan imam tersebut, bagaimanakah cara dia ataupun adabnya tu? Doktor, silakan. Baik. Bila kita tengok imam contohnya tengah solat, dia tengah solat, kita ni mungkin musafir, kita nak menjadikan dia imam. Sebab ada perbahasan ulama, sekiranya dia masbuk, ni satu perbahasan ustaz baru ingat. Dia ni imam tengah semayang, datang seorang, dia masbuk. Okey, dia masbuk, dia pun dah habis, imam pun dah habis, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Masbuk ni dia pun bangun, Allahu Akbar, bangunlah, dia nak lengkap. Kita datang, kita pergi lantik dia yang masbuk ni, boleh tak? Boleh. Ulama berbeza pandangan. Ada kata buat jemaah baru. Sebab apa? Sebab dia masbuk. Dia masbuk. Jadi kita tak boleh masbuk atas masbuk. Ni pandangan mazhab lain lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i dibenarkan untuk kita melantik dia walaupun dia masbuk, kita lantik dia. Kemudian dia habis, kita dah jadi imam, datang pula masbuk. Jadi dibenarkan sebenarnya. Ni dibahaskan oleh ulama dalam kitab. Cumanya bila kita sampai persoalan dia, kita boleh jadikan dia imam. Cuma kaedah dia macam mana? Adakah kita perlu tepuk? Kaedah dia, kita berdiri sebelah dia tanpa tepuk. Ni kaedah asal je. Takbir je. Allahu Akbar. Sama ada dia niat imam, tak niat imam, tu bukan masalah dia. Sebab niat ni masing-masing. Dia niat ikhlas tak ikhlas, jangan tanya awak ikhlas tak ikhlas ni. Saya nak jadikan awak imam ni. Jadi tak perlu tanya dia ikhlas ke, dia tak ikhlas ke. Yang penting kita niat nak menjadi makmum kepada dia, maka dah dikira. Dia itu dengan Allah lah, kita tak perlulah soalkan dia dah niat ke belum awak ni jemaah. Tak perlu. Jadi kita masuk, kita takbir dengan lafaz yang kuat sedikit. Allahu Akbar. Tak perlu sentuh-sentuh pun. Tak perlu sentuh, itu asalnya. Tetapi sekiranya dia tidak ketahui, maka ulama kata boleh kita pegang tepu. Tapi kadang-kadang pegang ni, orang ni terperanjat, dia tengah alhamdulillah, mak engkau, contohnya. Kuat sangat. Kadang-kadang dia jenis melatah. Begitu juga dengan orang yang masbuk. Okay, itu tadi habis. Sebab ustaz teringat ada soalan-soalan kita bila baca kitab fiqh ni, sebenarnya hukum masbuk muafiq ni banyak. Contoh, orang yang masbuk ni dikira sebagai orang yang masbuk bila dia datang, dia ada solat dalam keadaan tadi tepuk, kan? Dia kena angkat takbir dulu, Allahu Akbar, dia angkat takbir. Kalau sekiranya perlu tepuk. Sekiranya ni masbuk datang, soft depan penuh. Ni datang, ni jenis orang lewat ni datang, dia kalau solat seorang makruh hukumnya. Dan ada ulama yang membincangkan sehingga mengatakan batal solatnya, tak boleh solat. Ada hadis, tak boleh solat seorang diri di belakang. Maka apa yang dia perlu buat? Tarik orang depan. Maka orang yang masbuk, dia datang, memang orang dah tak ada dah. Orang tak ada, dia tengok kalau ada orang tengah berwuduk, maka dia takbir, duduk di tengah-tengah. Kalau sah depan dah penuh, dia tengok mana imam, duduk di belakang imam tu, dia pun takbir, nanti orang akan masuk. Sekiranya tak ada orang masuk, dia cuit orang depan.
Dan orang depan ni kena undur belakang. Dah faham lah. Kena faham lah. Pecuik-cuik ni. Kan? Dia kena belakang lah. Maka jangan bila bergerak ke belakang, jangan melebihi 3 kali pergerakan berturut-turut dalam mazhab Syafi'i. Mana dia dapat Ustaz? Itu ijtihad mazhab Syafi'i, 3 kali pergerakan berturut-turut. Maka orang yang di depan tu, dia undur belakang. Dan orang yang ada ruang kosong tu, dia tutuplah ruang tu. Maka kita tak solat bersendiri, kita solat dengan jemaah. Maknanya tidak adalah syaitan yang mengganggu kita. Sebab tu ni kaedah hukum orang masbuk ni sebenarnya besar dan banyak. Oh, banyak lagi sebenarnya pembincangan berkaitan dengan makmum ni, istilah makmum ni. Jadi saudara sekalian, kalau nak tahu lebih lanjut, insya-Allah akan ada lagi edisi ataupun siri-siri yang akan datang bersama dengan yang berbagai Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi kita. Jadi, Doktor, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Boleh Doktor berikan satu rangkuman sebagai kesimpulan kita dengan 3 poin ataupun 3 nota kaki yang penting untuk kita sama-sama fahami. Silakan Doktor. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertamanya kita kena ingat bahawa solat berjemaah ni lebih afdal daripada solat bersendiri. Itu yang pertama. Kenapa? Kerana kata Nabi, dia adalah 27 darajah, 27 darjat. Nombor pertama, jangan tinggal solat berjemaah. Nombor 2, kita kena ketahui bila kita masuk nak berjemaah ni, dia ada 2 jenis makmum. Satu makmum masbuk, satu makmum muafiq. Sekiranya makmum muafiq, maka kita kena habiskan bacaan Al-Fatihah. Sekiranya kita makmum masbuk, macam mana nak kira makmum muafiq masbuk ni? Pada kadar berdirinya kita, pada kadar membaca Al-Fatihah. Kalau masbuk, maka Fatihah kita ditanggung oleh imam. Okay. Yang ketiga poin dia adalah kita kena tingkatkan pembacaan ilmu kita. Tak tahu, tanya. Contohnya dalam program Tanya Ustaz, banyak hari-hari ni ada. Jadi boleh kita ikuti. InsyaAllah ramai juga yang tanya di FB di ini, bila slot fiqah Dr. HD ni? Setiap hari Selasa. Set time betul-betul hari Selasa, insya-Allah muka ni lah yang akan jumpa. Kalau tak ada tu mungkin tak berapa sihat ataupun innalillah dah lagu. Jadi doakan semoga Allah merahmati dan meredai. Setiap hari Selasa insya-Allah kita akan tunjuk praktikal yang ada. Insya-Allah. Jadi nak tahu, temu janji siap-siap dengan Dr. HD kita setiap hari Selasa insya-Allah. Jadi Doktor, boleh Doktor tutup, tangguhkan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan doa ringkas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu berkati pertemuan kita Doktor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan kepadamu ya Allah pada pagi ini. Ya Allah, berikanlah kami keampunan-Mu ya Allah. Berikanlah kami kerahmatan-Mu ya Allah. Berikanlah kami kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami dunia dan juga akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada dalam kalangan kami yang sakit ya Allah, maka Engkau sembuhkanlah. Ada dalam kalangan kami yang susah, maka bantulah. Ada dalam kalangan kami yang belum mendapat hidayah, berikanlah kepada kami hidayah. Ada dalam kalangan kami yang berdosa, ampunkanlah dosa kami. Ada dalam kalangan kami yang berhajat kepada sesuatu, maka perkenankanlah hajat kami sekiranya ia baik untuk kami dan agama kami, dan sekiranya Engkau meredainya ya Allah. Ya Allah, tunjuklah kami jalan kebenaran-Mu ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam kebaikan, janganlah Kau matikan kami dalam keburukan. Ya Allah, berikanlah kami hidayah-Mu sehingga kami menemui-Mu ya Allah. Ya Allah, tingkatkanlah darjat kami ya Allah. Berikanlah kami kefahaman ya Allah. Jadikanlah kami orang yang bertakwa. Matikanlah kami bersama dengan junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga nanti ya Allah. Ya Allah, terimalah segala amalan yang kami lakukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira Doktor di atas perkongsian ilmu diberikan kepada kami semua. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu berkati, panjangkan usia Doktor dan juga mudahkan segala urusan Doktor insya-Allah. Jadi saudara sekalian, terlepas info atau siaran dari awal, catch up semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Saya Luqman, mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara, tersilap tutur kata. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di episod rancangan Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.